Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, untuk video kali ni aku nak sembang pasal Euro 2020. Jadi, Euro 2020 dah habis pagi semalam kan. Itali mengalahkan England melalui sepakan penalti 3-2. Jadi, dalam kesempatan ni, untuk video kali ni aku nak ucapkan tahniah kepada Itali, tahniah kepada penyokong-penyokong Itali yang sokong Itali pada awal Euro sampailah habis Euro. Bukan apa, sebab aku perasan enggak lepas Itali juara ni ramai juga yang lompat kapal kan. Dia pergi kat Itali. Tapi kita tak boleh nak salahkan sebab international ni dia tak sama macam kelab. Kelab ni dia boleh beli pemain tau. So international ni dia bergantung harap kepada generasi. So, sebagai contohnya satu negara yang aku bagi contoh macam Belgium kan. Belgium sekarang dikatakan sebagai golden generation, tapi disebabkan rekod Belgium tu sendiri yang tak konsisten dari segi mengeluarkan bakat-bakat kan. Jadi kita tak tahu sama ada generasi lepas pada De Bruyne, Hazard, Lukaku ni akan ada tak generasi yang boleh capai level yang sama yang diorang capai sekarang ni lah kan. So itulah maksud aku. So kita tak boleh nak salahkan kepada siapa yang suka lompat kapal ni kan. Dalam international lain, kelab lain kan. Untuk Itali ni, sekali lagi aku nak ucap tahniah. Dan juga Fakput ataupun intro video dia, Fakri Putra. Nak ucap tahniah juga sebab dia adalah salah seorang yang predik Itali akan pergi ke final untuk bertemu dengan England. Dan juga dia predik Itali akan menang. So tahniah kepada Fakri Putra, salah seorang penyokong Itali yang sokong Itali daripada awal Euro sampailah habis Euro. So aku respect. Kalau nak dibandingkan dengan negara Eropah yang lain hanya satu negara Eropah je yang ada piala yang lebih berbanding Itali iaitu negara yang aku sokong iaitu Germany. Germany ada 4 piala World Cup dan juga 3 piala European Championship. So total adalah 7 piala Jadi untuk video kali ni aku bukanlah nak fokus dekat kejuaraan Itali, macam mana dia menang, match review. Aku takkan buat lah untuk video kali ni. Tapi aku akan lebih fokus kepada seorang pemain yang bagi aku agak kesian sejak daripada final pagi semalam sampailah ke sekarang masih lagi mendapat komen-komen yang negatif dekat media sosial, Instagram, Twitter. Tapi ramai pemain dari serata dunia, terutamanya pemain Arsenal lah, macam Aubameyang, macam Smith Rowe, banyak bagi kata-kata semangat kat dia. Pemain yang dimaksud adalah Bukayo Saka. Jadi aku rasa aku tak payah explain mengenai Bukayo Saka ni kenapa aku kesiankan dia, kenapa dia di abuse ataupun di resist di media sosial apa bagai semua dengan fans England. Jadi Bukayo Saka ni adalah pemain yang mengambil sepakan terakhir lah dalam penentuan penalti semalam kan dekat final. Jadi untuk sepakan dia tu dia miss menyebabkan Itali menang kat final tu. Tapi dekat sini aku nak senaraikan 3 sebab kenapa aku tak salahkan Saka dan kenapa aku lebih salahkan Southgate sendiri Yang pertamanya, sebab yang pertama aku nak cakap adalah kenapa engkau pilih Bukayo Saka sebagai pemain terakhir untuk mengambil sepakan penalti untuk England Aku tak pasti sama ada korang tahu ataupun tak. Bukayo Saka ni sebelum ni, sejak dia tembus masuk dalam first team Arsenal dia tak pernah lagi ambil penalti untuk Arsenal tau. Lepas tu sekarang ni Southgate memilih dia untuk mengambil sepakan penalti yang terakhir untuk England. Statistik tu je dah boleh buat kau pening Kenapa Southgate pilih Saka sebagai pengambil penalti yang terakhir untuk England kan. Member tak pernah ambil penalti untuk Arsenal. Lepas tu kau letak beban kat dia, seorang budak berumur 19 tahun, untuk ambil sepakan penalti macam tu. Hilang akal agaknya Southgate ni kan. So sebab yang kedua adalah ada pemain yang lebih berpengalaman untuk mengambil sepakan penalti dengan pressure sebesar tu Aku bagi 3 nama je lah. Luke Shaw, Grealish dan juga Harry Kane. Aku tahu Harry Kane mengambil sepakan penalti kedua untuk England semalam, tapi bagi aku sepatutnya Southgate letak Harry Kane sebagai pemain terakhir untuk mengambil sepakan penalti sebab Harry Kane sebelum ni kita tahu dia banyak kali menjaringkan penalti dan dia pernah menjaringkan penalti dekat game-game yang besar dengan pressure yang besar. Kalau kita tengok Itali diorang punya pemain terakhir untuk mengambil sepakan penalti ialah Jorginho. Walaupun Jorginho miss dalam final semalam, tapi kenapa Itali pilih Jorginho sebagai pemain terakhir untuk mengambil sepakan penalti tu? Kita tahu rekod Jorginho dekat penalti memang cantik Jadi Mancini tahu dia boleh harapkan Jorginho untuk deal dengan pressure tu untuk ambil sepakan penalti terakhir tu. Tapi benda yang sama kau tak boleh cakap dekat Saka sebab Saka kalau nak dibandingkan dengan Jorginho dari segi sepakan penalti kau lebih confident nak bagi siapa, Jorginho ataupun Saka? Of course ramai akan cakap Jorginho disebabkan rekod dia yang cantik. Saka seorang pemain yang tak pernah ambil sepakan penalti, kau bagi dia ambil sepakan penalti yang terakhir memang bad decision
Lepas tu yang ketiganya, Gareth Southgate dia bawa masuk Sancho dan juga Rashford 3 minit sebelum sampainya sepakan penalti. Untuk apa? Function apa? Dua-dua pemain ni miss sepakan penalti. Yes, aku tahu ini adalah taktikal, mungkin menjadi, mungkin tak jadi. Tapi benda kalau dah tak jadi, dia nampak tak cantik tau. Kalau jadi, dia nampak cantik. Tapi sekarang ni, dalam situasi England sekarang ni, dia nampak tak jadi lah. Sebab Rashford miss, lepas tu Sancho miss, lepas tu Saka pula miss. Lepas tu nak buat benda jadi lagi teruk Rashford, Sancho dan juga Saka adalah pemain yang berkulit gelap tau. Dan ini adalah salah satu tanda yang buruk kan untuk dunia bola sepak sini kan. Sebab kita selalu sebelum game, lepas tu kita tunduk lah, lepas tu Black Lives Matter berbagai semua. Lepas tu bila pemain berkulit gelap tiga-tiga pula tu buat hal macam ni, lepas tu semua penyokong England menjadi racist tiba-tiba. Semua tuding jari dekat tiga-tiga pemain ni, semua cakap tiga-tiga pemain ni adalah penyebab untuk England kalah. Adalah satu benda yang tak fair lah. Bagi aku satu tindakan yang keterlaluan untuk sampai racist. Yes, aku tahu kau kalah final, tapi dari segi skuad England kalau kau tengok banyak lagi pemain muda, dia orang berada dalam umur yang cantik kan. So tak mustahil untuk World Cup tahun depan ataupun Euro 2024 nanti peluang England untuk menjadi juara tu masih tinggi. Jadi untuk kekalahan England kali ni bagi aku tak adalah teruk sangat. Mungkin dia orang letakkan sebagai pergi ke final tu adalah target maksimum lah. Kiranya kalau menang Euro semalam tu adalah bonus untuk dia orang. Jadi kalau siapa penyokong England, bagi aku tak ada benda yang perlu nak disedihkan pun. Sebab pemain-pemain yang sedia ada yang dalam skuad England sekarang ni masih boleh buat kerja lah dekat World Cup tahun depan ataupun Euro 2024 nanti. Boleh digantung harap lagi lah kan. Jadi untuk Southgate, mungkin dia buat kesilapan dalam Euro 2020 kali ni. Tapi walaupun aku penyokong Jerman pun, aku harapkan England boleh bagi fight lah untuk World Cup tahun depan kan. Jadi untuk Saka, aku harap dia punya mental kuat untuk menghadapi waktu-waktu sukar macam ni. Aku harap benda tu tak efek lah form dia untuk Arsenal musim depan kan. Sebab tu benda yang aku risau sebagai penyokong Arsenal kan. Sebab kau main kat final ni, lepas tu kau miss penalti yang besar, confirm 2-3 hari tak boleh tidur je. Sebab kau efek satu negara. So apa yang menjedihkan adalah bukan semuanya salah dia, tapi rakyat England tu sendiri yang membuatkan semuanya tu salah dia. Itu yang bagi aku agak menyedihkan lah. So aku rasa video aku sampai sini je. Aku dah bebe panjang lah ni sebab aku macam risau mengenai Saka sebenarnya. Sebab aku menyokong Arsenal, dia main dekat Arsenal, lepas tu dia buat kesilapan yang besar macam ni. So boleh efek mental dan fizikal dia dalam minggu-minggu yang mendatang lah. Sebab benda tu terngiang-ngiang tau. Dia tak boleh nak lupa dengan senang macam kau lupa ex kau. So aku rasa video aku sampai sini je. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya kau tak akan miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.